Baik, terima kasih kerana terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk para usahawan yang bangkit dari cabaran yang telah kita lalui dalam tempoh 2 tahun ini. Bagaimana pula pengharapan yang dapat disaksikan dan apakah jalan selepas ini. Banyak pakar industri yang kami bawakan ke studio dalam siaran sebelum ini, dan pagi ini juga kita teruskan juga bagaimana untuk memberikan lebih banyak perkongsian dan apakah hala tuju khususnya sekiranya anda seorang usahawan. Di studio pagi ini bertuah sekali kita dapat berbicara dengan Encik Nitesh Maladi. Terima kasih Mr. Nitesh. Mr. Nitesh merupakan Presiden Yayasan Usahawan Malaysia. Betul ya, 2 tahun ini begitu banyak ketidaktentuan, tetapi ada juga yang berjaya mengatasinya. Tetapi apa juga pandemik ataupun endemik, perjalanan itu perlu kita reset semula. Pandangan Yayasan Usahawan dalam 2 tahun kita melalui situasi ini. Betul Suraya, memang 2 tahun ini memang agak mencabar untuk golongan usahawan serta golongan PKS yang terdiri daripada pelbagai industri. Tetapi dari cabaran ini kita telah mendapati ramai yang telah pivot kepada area baru. Itulah satu saya katakan promising note untuk golongan usahawan yang sedia ada di Malaysia ini. Akan tetapi terdapat lebih banyak golongan especially entrepreneurs yang kita ada ni yang telah tidak berkecimpungan dengan industri lain because skills yang tidak boleh di upskill secepat yang perlu dengan adanya teknologi baru and ramai usahawan ini tidak boleh pivot secepat mungkin. Itulah satu masalah yang kita hadapi especially pada golongan usahawan ini. Pagi tadi juga sempat kita berbicara dengan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Dan kita dapat lihat gap ataupun kelumpungan ini yang mana perlu dipadankan semula. Ada di antara mereka yang kalau pengkhususan kerja itulah dia. Jadi agak sukar untuk melangkah ke sektor lain. Bagaimana yang Mr. Nitesh lihat bagi mereka yang berjaya keluar dari comfort zone ataupun zon selesa tersebut dan mencari peluang pekerjaan baru walau dalam situasi pandemik sekalipun? Dari golongan pekerjaan memang ada banyak pekerjaan baru ditimbulkan dalam masa 2 tahun ini, especially jangka masa pandemik yang 24 months yang kita nampak. Terlalu banyak pekerjaan yang agak moden yang telah tertimbul, especially kita tengok dari segi online. Banyak bisnes-bisnes yang konvensional telah menjadikan dia online. Tetapi kalau pengusaha ini tidak mempunyai minat untuk atau skill pergi ke online stable, ini akan menjadi masalah yang besar. Dari segi pihak kerajaan, kita pun bekerjasama dengan MEDAC yang berbahagia Tan Sri and even KSU. MEDAC memang fokus inisiatif-inisiatif yang dijalankan dari segi apa yang untuk membantu pengusaha ini banyak dijalankan, and including YB Menteri Sumber Manusia dari segi HRDF menjalankan khusus-khusus untuk menaik tarafkan skill sets untuk usahawan, especially PKS. Bagi Mr. Nitesh yang juga menyaksikan begitu banyak perubahan dan juga cabaran dan juga kejayaan yang dilalui oleh para usahawan kita dengan inisiatif kerajaan, kita ada penjana prihatin, begitu banyak skim sebenarnya. Bagaimana ini dapat dilihat telah membantu dan akan terus membantu para usahawan? Memang ia telah membantu ramai, especially employers. Dari segi untuk memberi jaminan kerja kepada staff-staff, especially industri-industri dari food, makanan, industri penghotelan, industri servis sektor yang tidak boleh menjalankan perniagaan mereka. So ini adalah satu pada saya segi kerajaan membantu golongan masyarakat ini. Kalau tidak, lebih banyak syarikat-syarikat yang sudah gulung tikar dan tidak boleh retain kebanyakan staff atau pekerja yang sedia ada. Dan dari segi skill set, kalau perniagaan ini perlu move towards online businesses, and mereka ini tidak mempunyai skill yang tertentu.
adakah mereka relevan untuk continue to be hired. So inilah satu cabaran dari segi usahawan serta matching of job skill sets yang sedia ada sekarang. So dari segi agensi-agensi serta kerajaan the last 2 years memanglah kita nampak dari pihak Yayasan Usahawan banyak membantu golongan ini. Tuan sebut tentang mereka yang gulung tikar, sedikit sebanyak kelonggaran sektor ekonomi dibuka dan kini beroperasi dengan baik sekali. Tapi bagaimana mereka yang tidak dapat survive untuk ke arah pembukaan semula itu? There's nothing to go back to. Apa yang tuan boleh katakan kepada mereka? Cabaran dalam sektor keusahawanan ni is it's a continuous learning process. Yeah. Kalau kita tidak mendapat fokus untuk pivot secepat mungkin, memang you will be step back. You know, so pandangan saya serta pihak Yayasan Usahawan Malaysia adalah menyeru golongan usahawan untuk continuously berpandangan depan. Baru-baru ni kita tengok banyak teknologi baru. For example, tak pernah dengar kita metaverse, tak pernah dengar kita crypto. Banyak apa kata terminologi baru ni. It changes by the day. Ya, betul. And jikalau usahawan-usahawan di luar sana tidak ada knowledge yang secukupnya, ini tidak akan membantu. So, you know, to me, para usahawan perlulah berkecimpungan dalam new innovative solution, and it's changing by the day. Bagi Mr. Nitesh sendiri, sebagai menjadi contoh kepada para usahawan yang lain, siapa yang ikon perniagaan yang menjadi idola buat Mr. Nitesh sendiri? Memang salah satu ikon untuk saya adalah Elon Musk. Saya dah agak dah mesti akan keluar nama tu. Elon mempunyai salah seorang usahawan yang memang berkecimpungan dalam pelbagai industri. Tetapi masa hala tuju serta fokus beliau adalah something that memang menjadi idola saya personally. And memang saya nampak dia sebagai seorang yang inovatif, progresif, serta mempunyai hala tuju yang agak baik. And ia menjadi salah to me, for young entrepreneurs, tengoklah, bacalah dia punya journey dari PayPal sampai sekarang Tesla, and macam-macam dia telah berkecimpungan in the last 5 years. So dari segi idola, beliau adalah satu idola yang selalu saya baca and keep in track apa yang beliau buat. Di mana nak digariskan antara berwawasan ataupun kadang-kadang macam kata insane gila juga, tapi kita nampak macam pada awal diutarakan ada tersebut orang macam biar betul ni, tetapi bila di fast forward ataupun dilajukan ke hadapan, kejayaan itu kita nampak. Jadi bagaimana value ataupun nilai ini boleh diambil oleh para usahawan kita untuk mencari peluang yang belum ada, sebab itu satu yang agak sukar sebenarnya. Salah satu inisiatif Yayasan Usahawan Malaysia, kita dah membuat banyak section untuk membantu golongan ini dari segi mentorship program. Salah satu role yang dimainkan oleh pihak yayasan adalah mentorship program. Di mana mentorship program ini selalunya kita memberi satu direction. Even your dreams are far enough unachievable, tetapi kita perlulah mempunyai satu hala tuju yang betul. Banyak, for example, dalam 2 tahun sebelum ni, saya rasa tak ada orang yang pernah memikirkan mobile drone. Atau 3 tahun sebelum ni. Hari ini di Malaysia kita mempunyai salah satu usahawan atau syarikat yang menjadi syarikat drone terbesar di dunia. Encik Kamarul adalah owner Aerodyne, yang adalah entrepreneur yang telah dikenal pasti oleh yayasan atas platform kita, itulah SEBA, SME and Entrepreneurs Business Awards, and Encik Kamarul adalah Entrepreneur of the Year yang kita telah memberikan dia 2 tahun sebelum ni. And kalau kita tengok tahun ni, Aerodyne telah menjadi the largest drone company in the world.
pernahkah seseorang memfikirkan syarikat Malaysia akan menjadi sebuah syarikat sebegitu? Ya. Kalau dibandingkan di antara syarikat-syarikat yang pernah memenangi anugerah berprestij seperti itu ataupun mereka yang telah pun dicalonkan walaupun tidak menang, apa antara similariti ataupun kesamaan dari segi nilai dan juga usaha mereka, perspektif Yayasan Usahawan sendiri, apa yang membezakan mereka daripada kontender ataupun pesaing yang lain? Salah satu adalah fokus, dynamic focus of dari segi business growth dia. Kedua adalah attitude, sikap seseorang dalam menjalankan perniagaan beliau. Perhaps nombor 3 adalah retrospective inputs dalam overall business flow. Dari segi kewangan, dari segi management, dari segi bagaimana beliau beroperasi perniagaan, whichever business. Tidak katakan we have also qualified fashion entrepreneurs. We have also qualified peniaga celebrity seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, sebelum ni Nilofa, pelbagai artis yang berkecimpungan dalam sektor perniagaan and has been successful. So it doesn't mean if you're a celebrity you cannot go and become an entrepreneur. So untuk pihak SEBA yang kita mempunyai satu board of advisory yang terdiri daripada mixed segment of very senior penjawat kerajaan serta swasta, multiple skill sets, and tahun 2022 SEBA telah decide to melonjak ke sektor northern region. Kita akan menjalankan satu proses di bawah advisory of even Tun Yang Terutama Pulau Pinang, where program ini akan dijalankan di Pulau Pinang pada bulan Mac. Harap-harap dengan kes COVID tidak menaik. So SEBA 2022 Northern Region akan dijalankan di Pulau Pinang Mac ini, and kita menggalak semua golongan usahawan serta PKS untuk nominate syarikat atau individu di www.seba.asia, and ini akan memberikan golongan ini dari Perak sampai ke Perlis. So the Northern Region akan berlaku di Pulau Pinang, serta the Southern Region akan dijalankan pada bulan Ogos untuk Southern Region di Malaysia, and di bulan November akan datang kita akan Grand Gala di Kuala Lumpur. And so kita akan 3 cabang under this. We will cover the whole peninsula. Apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi sebahagian daripada SEBA ini? Region mana sekalipun? Region mana sekali tidak is the same thing. Kriteria memang kita ada 2, qualitative and quantitative. So qualitative criteria selalunya kita tengok business plan, dari segi sebagaimana dynamic business plan tu, and quantitative selalunya is financial records. So financial records ni memang mustahak. Ramai peniaga yang kita dapati confident level untuk menjalankan bisnes ada, tetapi bila nampak dia financials dia tak kuat sangat. And salah satu kriteria SEBA yang dijalankan for the last 6 tahun sebelum ni, ni kali tu ke-7 sudah ya. And we always look at financials as one of the key aspects, because kalau tidak, dia tidak memberi credibility kepada pemenang anugerah ini. Dari perspektif pandangan peribadi Mr. Nitesh sendiri, apakah yang boleh dilihat ataupun dinanti-nantikan, what do they look forward to untuk para usahawan kita setelah 2 tahun berjuang, dan masa hadapan ini perlu dirancang ataupun di set sekali lagi, kata-kata semangat untuk mereka, para usahawan ini? Dari segi selalunya yang bila kita advise younger entrepreneurs, saya rasa the world is the oyster. Apa yang pandemik ni telah the positif yang telah impact dia untuk pandemik ni, you don't have to focus dari segi area yang kita ada sekarang. So your business focus bukan saja Malaysia sekarang, with the online efforts dari pelbagai inisiatif yang dijalankan oleh agensi-agensi, MEDAC, Kementerian Sumber Manusia, MITI, Matrade, yang
membawa golongan usahawan serta PKS untuk di mata dunia. Sekarang kita boleh membuat bisnes di mana-mana. Betul. Jikalau ada produk ni boleh dijual di mana tempat. Including di dunia digital yang dipanggil metaverse. Ya. And you can even have a store di dunia digital ini. Payment pun boleh. Payment gateway pun senang. Money is easily transferable. So dari segi what is the positive impact of pandemic? This is one good thing that happened. So golongan usahawan yang ingatkan tidak ada peluang untuk menjual barang-barang atau produk-produk beliau. Saya rasa this is the best time. Cuma logistiknya agak panjang sikit lah. Saya rasa dari segi logistik pun ada pelbagai syarikat service providers yang sudah ada di Malaysia sekarang yang boleh menyampaikan produk di seluruh dunia. Bagaimana kita membuat online purchase sekarang, produk dari merata dunia boleh sampai dalam masa 3-4 hari. Dari segi logistik, pada pendapat saya, semua ini telah diringkaskan dan boleh dicapai secepat. Dalam 15 minit begitu banyak yang boleh dipelajari. Terima kasih Mr. Nitesh kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bagi para usahawan, jangan lupa ke laman web Yayasan Usahawan mypreneurship.org untuk anda Seba.asia. Seba.asia untuk menjadi sebahagian daripada kejayaan yang bakal ditempa ini. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Rancangan pembangunan 5 tahun iaitu RMK 12 telah digaris.